Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi liqa'ina al-jadid al-mutajaddid. Alhamdulillah fi kulli yaumil ahad. Fi kulli yaumil ahad. Alhamdulillah. Idan hari ini kita sambung lagi perihal berkenaan dengan kata apa nama ni dipanggil bismillahirrahmanirrahim. Kata ayat apa fa'il, al-fa'il iaitu pelaku. Ini hari ini kita masuk kaedah ke 10 ya. Kaedah ke 10 iaitu berkenaan dengan fa'il. Simbol-simbol ni adalah simbol pelaku ataupun dhamir, dia panggil dhamir pelaku. Kalau orang belajar lebih lagi panggil dhamairur raf'i. Jadi kita ta, ti, tu, na di akhir fi'il madhi itu adalah dhamir pelaku. Jadi kita sebut direct ini adalah pelaku dia. Jadi kalau kita kata apa zahabta, fa'il dia siapa? Ta. Zahabti, fa'il dia siapa? Ti. Nawaitu, fa'il dia siapa? Tu. Nawaina, zahabna, fa'ilnya ialah na. Tak boleh kita sebut mustatir kat situ. Yang boleh kita sebut mustatir ataupun tersembunyi apabila dia punya akhir ni tidak ada yang warna hijau ni, tidak ada. Contoh kalau zahaba ilal madrasah, zahaba ilal madrasah, maka kita sebut dhamir mustatir taqdiruhu huwa, kena kembali kat sini. Yazhabu dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Kalau perempuan sama juga. Zahabat Khadijatu. Zahabat Zainabu. Jadi zahabat. Ta inilah tanda apa nama ni? Ta ni. Ta ni nama dia tanda perempuan. Ta kita sebut sekali insya-Allah dalam istilah tu. Ta ta'nis nama dia. Ta ta'nis. Simbol perempuan untuk ta. Simbol perempuan untuk ta. Jadi sebenarnya kalau tanda perempuan, kalau untuk fi'il madhi ya, fi'il madhi, simbol perempuan ni ialah ta yang terbuka, mati. Zahabat, itu tanda perempuan nama ta. Kalau isim, tanda ta ni ialah sanggul tu. Ta marbutah. Fatimah tu. Ta yang simpul itu tanda perempuan. Tapi untuk perbuatan, simbol perempuan ni ialah ta mati di akhir. Tapi dia tak boleh jadi fa'il. Tak boleh sebut kata al-fa'ilu zahabat. Contohnya kan, zahabat Fatimatu, zahabat ta di akhir tu tak boleh sebut fa'il. Fa'ilnya kena sebut juga dhamir mustatir taqdiruhu hiya. Wa ta'u ta'nis. Ramai orang tak faham kat situ. Ta tu jangan jadi tak sama dengan ta yang bawah ni. Tak sama. Dia ni ta ni nama dia ta ta'nis yang perlu kita sebut je ta ta'nis. Okey. Fa'il siapa? Fa'il dia tengok kalau lepas ta ni ada ismul maf'ul bagi depan, itulah fa'il dia. Kalau tak ada mustatir taqdiruhu. Ataupun dhamir mustatir in bracket hiya. Kena sebut hiya tu. Itu juga dia ya. Penting sangat tu color tu sebab kita nak jelaskan yang mana yang perlu kita sebut sebagai fa'il, yang mana kita tak boleh sebut sebagai fa'il, yang mana kita mustatirkan dia. Kena ingat tu insya-Allah tu. Amatlah penting ni sebenarnya. Ramai pelajar kita tak menguasai benda ni. Bukan kita belajar kelas kita ni. Ramai pelajar bahasa Arab ni dia keliru. Jadi kena ingat tu insya-Allah yang saya hijaukan ni perlu kita sebut direct sebagai fa'il. Jadi kalau yang untuk fi'il madhi waw ni, ini kena sebut juga ni. Waw. Fa'il. Kalau ada one sikit wawul jamaah sebut kat dia. Okey, waw. Kita tak ada sebutlah waw kembali kepada home. Tak perlulah kita ingat dalam kepala kita ni waw tu mereka. Mereka. Tom kena sebut tom juga. Dalam kepala kita tom tu ialah antum. Gitu je. Dan seterusnya lah. Ini adalah fi'il madhi. Kalau untuk dua orang dia ada tanda alif ini. Alif ini adalah fa'il. Tak perlu sebutlah huma, sebut alif saja. Sebut alif saja ya. Ini adalah fa'il saja. Ini fa'ilnya. Sebut alif saja. Okey. Baik. Kalau
Ta ini alif juga nih. Ta ni ta perempuan, tuma untuk antuma ni. Untuk fi'il mudhari' pula, fi'il mudhari' kebanyakan mustatir ya. Untuk yang atas ni mustatir. Kalau yazhab contohnya yusalli, yusalli kita kena, kalau tidak ada selepas itu terus isim yang marfu' bagi depan, yusallil muslimu, muslimu jadi fa'il. Kalau tidak ada al muslimu yusalli, so yusalli itu kita kata ke tengah dia fa'il mudhari', fa'il dia mustatir, takdiruhu huwa. Al muslimatu tusalli, tusalli fa'ilul mudhari' wal fa'il dhamir mustatir lagi, takdiruhu hiya. Kena kembali kat situ. Anta pun sama juga. Anta tusalli. Anta tusalli. Anta fi'lun mudhari' wal fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu anta. Oh, dia banyak mustatir kat situ. Tapi untuk perempuan tusallina. Itu dia. Ya tu dia jadi fa'il. Ya fa'il. Ni hijau dia kan? Ya ni fa'il dan nun ini adalah tanda i'rab. Tusallina contoh perempuan. Idan kalau fa'il mudhari' yang kembali kepada saya, simbol mudhari'nya alif ni, dia biasanya kalau alif ni dia dhamir mustatir takdiruhu ana usalli fardaz zuhri. Usalli fa'ilun mudhari', fa'il dia, pelaku dia dhamir mustatir takdiruhu ana. Oh, niat puasa. Dia bagus kalau ambil niat puasa kan. Orang Melayu kita cara niat puasa. Kalau niat puasa, nawaitu sauma ghadin. Contohnya, nawaitu sauma ghadin. Nawaitu tu fi'lun apa tu? Nawaitu fi'lun. Ni saya tulis lah, saya tulis ya. Saya tulis sana sikit supaya kita nampak jelas tu. Dekat sini lama sikit kita stop kat sini sebab kita nak terangkan betul-betul biar kita jelas dan faham ia dimaksudkan dengan fa'il tu. Setiap perbuatan dia akan ada fa'il. Tak kira lah fa'il apa, madhi, mudhari', amar, dia akan semuanya ada pelaku dia. Jadi kena ingat tu insya-Allah. Kalau kita kata nawaitu sauma ghadin contohnya, cara orang Melayu kita niat nawaitu sauma ghadin. Nawaitu ni Melayu je lah kan. Orang Melayu je. Tapi saya tengok Arab dia tak sebut pun, tak apalah orang Melayu kita ni. Waktu kan dia panggil orang Melayu kita ni beradang maksudnya. Ya, hati-hati, tak apalah. Nawaitu sauma contohnya ghadin. Okey, nawaitu sauma ghadin. Okey, nawaitu ni ini kita i'rab dia. Nawaitu ni i'rab dia adalah fa'il nawa, perbuatannya nawa likulli imri'in ma nawa. Setiap orang tu apa yang dia niat. Nawa tu berniat maksudnya. Nawa tu niat. Okey. Lepas tu kalau tambah dengan tu dia jadi nawaitu kan. Jadi kalau hukumnya ialah nawa fi'lun madhi, tu fa'il. Tu fa'il. Itu saya. Nawaitu. Jadi kita sebut kat situ. Nawa fi'lun madhi, tu fa'il. Untuk usalli pula, usalli fardhas subhi contohnya. Usalli fardhas subhi. Okey, baik. Macam mana kita nak i'rabkan usalli ni? Dia berbeza dengan nawaitu tu. Berbeza dengan nawaitu tu. So usalli ni kita kita kena i'rab dia usalli. Usalli tu macam tu je. Usalli fi'lun mudhari'. Usalli fi'lun mudhari'. Wal fa'ilu dan pembuatnya adalah pelaku ni siapa? Mustatir. Dekat situlah kita kata fa'il dia adalah al-fa'ilu dhamirun mustatir. Inilah macam kita sebut mustatir tu. Iaitu pelakunya sudah built in dalam tu. Tersembunyi hidden di dalam usalli dia dah ada kat sini. Kita assume dia adalah takdiru ana. Kena ingat tu insya-Allah tu. Mana ananya tidak ada, dia built in dalam usalli tu. Tengok. Kalau nawaitu tambah alif berbeza dengan usalli. Tanda mudhari' hamzah. Tanda mudhari'. Ini tanda mudhari' dia adalah alif hamzah tu. Tapi tak boleh sebut kata hamzah tu fa'il, tak boleh. Ya. Tak boleh. Itu tanda mudhari' saja. Okey. Jelas tu insya-Allah tu. Sebab itu dalam niat puasa dia dalam bentuk fi'il madhi. Sebab dalam niat sembahyang dia dalam bentuk fi'il mudhari'. Ada rahsia tu. Kemudianlah kita belajar tu ya. Kenapa rahsia dia tu? Rahsia dia. Okey, baik. Baik. Jadi itu kena ingat tu insya-Allah. Ini jelas sangat-sangat ni.
Jadi kalau usalli kat sini, nusalli kat sini pun sama juga, kedua-duanya tidak ada sebarang tanda ataupun simbol fa'il, maka dia jadi dhamir mustatir semua. Dhamir mustatir semua. Jadi kalau mereka mereka ramai-ramai waw ni, waw di dalam fa'il mudhari' dia ada dua kemungkinan, sama ada mereka ataupun kamu. Itu kena ingat tu. Waw dalam fa'il mudhari' ada dua kemungkinan, mereka ataupun kamu. Mereka bila dengan ya, kalau kamu dengan tah, antah, antum. Itu dia. Dan untuk fa'il amar, yang bawah ni tak apalah. Untuk fa'il amar pun biasanya kalau tidak ada apa-apa, sabbih, iqra. Dia punya fa'il dia dhamir mustatir, taqdiruhu anta. Dia mula kat sini, anta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi iqra itu fa'il dia dhamir mustatir, taqdiruhu anta. Iqra tu kan. Sebab tu dah dalam bracket, bacalah engkau wahai Muhammad. Tak ada azim hanya tu kan. Kalau perempuan dia ada ya itulah fa'il dia. Kalau ramai waw. Itu sebenarnya. Kalau dua orang alif. Itu dia. Iqra izhaba ila fir'aun. Izhaba ila fir'aun. Dua orang tu iaitu Musa dengan Harun. Jadi jelas itu adalah tanda-tanda fa'il. Satu lagi yang perlu kita ingat ialah waw wawul jamaah ni undang-undang dia macam ni, undang-undang dia. Wawul jamaah ni, waw ni kalau dia menjadi fa'il kepada fa'il madhi, zahabu, waw ni mereka. Waw tu adalah mereka. Zahabu. Tetapi kalau dia dengan mudhari', yazhabun, tazhabun, maka waw ni adalah dengan ya mereka, dengan ta kamu. Kalau dengan fa'il amar, waw tu confirm, kamulah. Sebab kamu fi'il amar dia memang kita cakap dengan second person, jadi kamu saja. Kalau waw tu pada fi'il amar, idhabu biqamisi hadza, idhabu iqra'u ma tayassara minhu. Jadi waw itu kamu bacalah, kamu pergilah. Tapi waw pada fi'il madhi, fazahabu bihi, zahabu, mereka. Pada fi'il mudhari', yazhabun, tazhabun. Tengok ya dengan ta. Ya mereka, kamu. Senang, alhamdulillah. Habis selesai berkenaan dengan fa'il. Cuma tinggal lagi ini teori. Tinggal lagi kita kena buat sedikit latihan. Tapi yang dalam buku ni tak jelas sebab dua color je. Dua color tak jelas sangat ni kan. Jadi saya terang melalui kotak ni. Daripada kecil ni. Tak apa, insya-Allah dapatlah penerangan tu. Jom kita belajar sikit latihan nombor 10 ni. Tentukan fa'il bagi kata kerja berwarna. Okey, sama ada tersembunyi ataupun mustatir. Kat sini tersembunyi ataupun mustatir. Tersembunyi, kalau sebut tersembunyi atau mustatir, dia akan ada kurungan. Kita buat kurungan macam ni adalah mustatir. Kalau nampak betul, macam ni. Jom kita buat latihan insya-Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wa la yarji'un. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nakhtim ni maksudnya khatam. Khatam tu sempurnakan, tutup. Tapi kat sini bukan sempurnakan, tutup terus, seal. Khatam ini dalam bahasa Quran kebanyakan khatamallahu ala qulubihim, maksudnya Tuhan seal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari ini kami seal mulut mereka. Ya. Okey, al-yawma nakhtimu. Nakhtimu ni fi'il apanya? Nakhtimu fi'il mudhari' daripada kata dasar khata dan mim. Kita akan kembali sentiasa kepada kata dasar sebab asas pelajaran kita kat sini kata dasar. Jadi kita kembali pada khata mim. Kita pergi pada kamus kita tengok khata mim dekat mana duduknya. Supaya kita tahu kedudukan dekat mana ya. Itu amatlah penting. Khata dan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Khata dan mim. Okey, muka surat apa kan ya? 97. 97. 97. Jadi perkataan khata dan mim ni dia akan ada kat sini.
Khatam ya. Khatam. Kat sini duduknya. Biar kita tahu kedudukan dekat mana, kata dasarnya apa dan maknanya apa. Penting tu. Sebab kita ni bukan orang Arab. Kita terpaksa lah belajar ni satu-satu. Penting. Penting sangat tu. Okey, sekarang al-yawma nakhtimu. Nakhtimu ni dekat mana kedudukannya? Khatama. Baik. Khataballahu ala qulubihim wa ala sami khatama. Al-yawma nakhtimu fi'il mudhari'. Di dalam surah Al-Baqarah tu fi'il madhi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Khatama. Baik. Yang dalam surah Yasin fi'il mudhari'. Al-yawma nakhtimu ala nakhtimu tu dia ambil daripada yakhtimu. Tengok tu sujud tu kan? Cuma bezanya ialah yang dekat fi'il mudhari' dekat pada surah Yasin tu dia dengan nun kan? Apa nun tu? Nun itu adalah tanda mudhari'. Tanda mudhari' yang jatuh pada nun ini. Mana-mana fi'il mudhari' yang ada nun ini dia akan fa'il dia adalah dhamir mustatir. Fa'il dia dhamir mustatir, taqdiruhu nahnu kami. Sebab itulah dia kata pada hari ini kami seal, tutup mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala. Jadi nakhtimu itu siapa pelaku dia? Nakhtimu dhamir mustatir. Dhamir. Ini jawapan dia. Jawapan dia pertama ni. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Nahnu. Ini bracket tu nahnu. Itu dia. Bukan nun Ada orang sebut nun tu bukan nun. Nun tu tanda mudhari', bukan fa'il. Selesai tu insya-Allah. Idzan al-yawma nakhtimu. Nakhtimu tu fi'il mudhari' wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu Taqdiruhu. Kalau sebut nahnu tu ya, sebut nahnu, taqdiruhu nahnu. Selesai tu nakhtimu ya. Dan kita belajar sikit. Itu bagus kamu ni kadang kita sambil kita dekat dapat perkataan tu, kita belajar dia punya. Tengok adik beranak dia bawah tu. Kebetulan kita dah ziarah dia ni. Itu dia. Kebetulan kita dah ziarah dia ni. Alang-alang ziarah ni kita berkenalan lah dengan keluarga dia tu. So berkenalan keluarga dia. Cara nak berkenalan keluarga dia tu. Khatama dia. Dua ni saja perkataannya. Khatama yakhtimu. Khitam, pengakhiran. Khitam. Itulah khitam Quran tu kan. Pengakhiran dah baca Quran habis. Khatam, penamat. Sebab tu kata khatamun nabiyyin kan. Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamul Rasulullah. Ayat surah apa tu? Walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Walakin Rasulullah. Kita pastikan ayat tu ya insya-Allah. Khatam di dalam Quran. Search je. Ini saya baca surah Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam tu. Itu khatam tu ialah penamat para rasul kan? Khataman nabiyyin. Naam. Di dalam modern Arabic ada satu makna khatam tu ialah cincin ni, cincin yang dipakai ke tangan ni kan, dia panggil khatam juga. Khatam juga. Dia panggil khatam. Cincin tu dia panggil khatam. Cincin yang jari ni. Kalau kita pergi kepada Google kan, tulis khatam kat situ, dia keluar cincin lah. Khatam, tengok tu. Al-khatam. Khatam tu yang dia pakai kat jari kan, dia panggil khatam. Khatam juga. Kenapa dia panggil khatam ni kat jari tu? Agaknya kenapa agaknya? Dia circle. satu itulah. Ingat tak zaman Nabi kan, zaman dulu kalau orang tu ada cop seal ke apa benda ke, raja tu cop dia macam cop mohon dia letak jari dia tu, tak pada cincin tu. Yes. Sebab itulah dia kata Nabi punya cincin tu kan, dia ada Muhammad Rasulullah kan. Bila dia nak surat tu dia akan khatam dengan cop tu. Jadi benda tu cop mohon raja tu letak pada jari tu. Sebab itulah kaitan ni antara cop tu, cop seal tu dengan cincin tu. Sebab tu ada tu. Sebab tu dia panggil khatam juga tu. Khatam. Pada zaman sekarang ni untuk hiasan je. Tapi zaman dulu dia ada cop kat situ. Cop nama orang. InsyaAllah Muhammad Rasulullah, khatam Rasulullah. Baik, itu khatam. Tapi tak ada dalam Quran. Dalam Quran ada hanya maknanya penamat saja. Tapi dalam hadis ada. Dalam hadis tak apa dah, sambil kita belajar insya-Allah sambil kan.
Dalam hadis ada. Contoh dalam hadis. Ya, dalam hadis saya tengok dengan hadiah. Saya Google dengan dia. Khatam min hadid. Ini hadis Nabi terkenal ini. Dia kata khatam min hadid. Hadis walau khatam. Ini khatam tengok tu. Khatam min hadid. Ini apa dia khatam? Khatam min hadid. Yani ini khatam bukan penamat tu. Ini namanya cincin. Cincin. Cincin daripada Berbesi. Walau ada hadis tersebut walau khataman min hadid. Hadis Nabi kata ni. Okey. Ia berkenaan bertunang ni. Bertunang Surah Rasulullah kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apa nama tu? Dia kata apa? Tazawwaj walau bi khatamin min hadid. Tazawwaj ni maknanya kahwin. Tazawwaj. Itu fi'il amar tu. Mahar kan? Yalah, tazawwaj maksudnya Dia nak berkahwin tu walaupun dengan tazawwaj tu fi'il amar. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Rasulullah berkata kepada seorang lelaki, tak ada duit nak kahwin. Dia nak kahwin tak ada duit. Nabi kata tazawwaj. Yani tazawwaj tu fi'il amar, wazan nombor 8. Tazawwaj daripada zaujun, maknanya pasangan kan. Tazawwaj maknanya berpasanganlah atau kahwinlah. Walau bi khatamin min hadid, walau dengan dengan satu cincin besi. Duit nak beli cincin emas ni perak tak duit. Yang dapatnya beli cincin besi je. Kahwin je lah pakai cincin besi tu. Itu ajaran Nabi yang kahwin, mudahkan orang kahwin. Tazawwaj walau bi khatam. Jadi khatam dalam hadis Nabi ni bukan maksudnya penamat. Dia bermaksud cincin. Jadi ini moden, bukan moden. Nabi itu dia memang bahasa. Tapi dalam Quran apalah Ustaz. Verbal communication. Bukan maknanya Nabi sebut, yang Nabi dengan Nabi guna dalam hadis dia. Khatam. Itu dia insya-Allah. Khatam. Jelas insya-Allah tu. Tapi saya kebetulan tu saya tunjukkan juga dia punya macam mana penggunaan. Sebab kita kalau ada dalam hadis tu kita akan cuba dapatkan juga. Kita cuba nak sebutkan dia punya sebut supaya tak susah. Jadi kalau ada hadis Nabi tu kita sebut juga. Benda tu menarik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami silkan, jadi nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim. Tukallim. Baik, tukallim tu fa'il apa kan? Tengok sekali tukallim fa'il. Tukallim. Tengok daripada nak kata fi'il madhi tak mungkin sebab dia ada tanda mudhari' tu. Mana tanda mudhari'nya? Tu kan? Tu. Okey. Tanda mudhari' dapat dah. Wazan dia kata dasar dia kaf lam dan mim kan? Ya. Kaf lam dan mim. Kalama dan cuba kita pergi kepada buku kita ni. Dekat mana duduknya? Insya-Allah perlahan. Duduknya pada duduknya pada muka surat kaf lam mim. Kaf lam mim. 177 Ustaz. 177. Agaknya mana satu kita nak ni agaknya banyak ni kaf lam mim dah jumpa dah alhamdulillah. Perkataan ni kerap dalam Quran. Cuma kita nak tahu dia duduknya mana ya. Dia wazan nombor apa agaknya? Tengok sekali. Wazan 3. Wazan nombor kat mana duduknya ya? Nombor 1 ini yang pertama ni kallama. Ini nombor 3 saya ingat ya. Kallama ni nombor 3. Kallama. Yang ini takallama. Ini nombor, ini wazan nombor 8 ya. 8. Wazan nombor 8. Kallama. Tapi kalau kallama nombor bukan kallama ni nombor 3 nombor 3 kan? Kallama nombor 3 iaitu fa'ala wazan dia. Tapi kalau takallama dia punya wazan ni ialah tafa'ala, jadi wazan nombor 8. Jadi ada yang ada nombor untuk pilihan kita nombor 3 dan nombor 8. So yang mana satu kita nak pilihkannya ni? Nombor 3. Oh, di nombor 3 sebenarnya. Yeah. Nombor 3 yang ni atas nombor 3 ni. Yeah. Dan kedudukan dia fi'il mudhari'. Ya. Dia fi'il mudhari'nya apa dia? Kallama. Tengok wazan kita. Kallam fa'ala yufa'ilu.
Izan. Kallama Yukallim. yukallimu. Kallama yukallimu. Tapi kalau yang ni takallama ni dia akan jadi tafa'ala yatafa'alu. Jadi takallama yatakallamu. Dia tak jadi yu, dia jadi ya takallamu kan. Itulah membezakan wazan nombor 4, nombor 3 ni dengan nombor 8 ini. Yang ini fi'il mudhari'nya yukallimu. Yang ini fi'il mudhari'nya yatakallamu. Bila perkataan tu tukallimu, so dia fi'il mudhari' lah. Cuma ta ni ta tu mana kedudukan ta tu? Tengok kedudukan ta tu. Dia tanda Ta mudhari'. tu kedudukannya kat mana? Ta itu dia berada pada mudhari' ni. Ini ni. Yes. Pada mudhari', okey, pada mudhari'. Pada wazan nombor 3 ni tukallimu. Cuma dia mudhari' dia duduk kat sini. Ni. Tukallimu. Tukallimu sama ada tukallimu yang sama ada dua, kat sini ataupun dekat sini ataupun dekat sini. Ada dua tu, sama ada dua kemungkinan ya. Kalau duduk dekat sini tukallimu, dia maknanya dia punya fa'il dia dhamir mustatir taqdiru anta. Kalau duduk dekat sini ta tu tukallimu, maknanya dia punya fa'il dia dhamir mustatir taqdiruhu hiya. Iya. Ada dua kemungkinan. Jadi dua kemungkinan tu dilihat dari segi, dilihat dengan cara ni ya, dilihat dengan cara tengok lepas dia ni ada tak perbuatan marfu'. Okey, wa tukallimuna aidihim. Oh, aidihim. Dan aidihim tu dia jadi fa'il. Aidihim jadi fa'il. Aidihim fa'il. Dan berbicara dengan kita, kami lah, dan bercakap dengan kita, dengan kami, tangan-tangan mereka. Maksudnya tangan-tangan mereka bercakap dengan kami. Jadi fa'il dia siapa kat situ ialah aidihim. Aidihim. Pelik juga kenapa aidihim tu tidak ada tanda marfu'. Tanda bagi depan. Kata tadi kalau nak jadi fa'il mesti perkataan itu marfu' selepas perbuatan tu. Tapi tak ada marfu'. Pada tashhadu tu. Dia sebenarnya aidihim ni dia jadi fa'il tanpa tanda bagi depan sebab dia ada huruf illah di ujung. Kenapa huruf illah ni? Sebenarnya kalau normalnya wa tukallimuna aydiyuhum sebenarnya. Oleh kerana huruf illah ni dia menyebabkan perkataan itu tak boleh nak di apa? Tak boleh nak dihidupkan dengan normal. Jadi aydihim. Inilah fa'il dia. Aydihim tu. Jadi siapa tukallimuna? Siapa yang berbicara dengan kami? Tangan-tangan mereka. Tangan-tangan mereka berbicara dengan kami. Wa tashhadu arjuluhum. Wa tashhadu arjuluhum. Tashhadu, fa'il apa tu tashhadu? Fa'il Mudhari'. mudhari' juga. Okey, untuk pengetahuan kita ya, tangan itu perempuan sebenarnya. Tangan. Ya. Tangan perempuan. Di dalam bahasa Al-Quran, tangan perempuan, lelaki perempuan. Ingat ya, ada beberapa benda yang perempuan. Yang pertama, kalau perkataan itu ada ta di hujung tu, biasanya perempuan lah. Al-muslimatu, al-mu'minatu, semuanya perempuan. Yang kedua, yang biasanya akan merujuk kepada perempuan, female, jadi feminin, ialah perkataan tu dia melibatkan anggota badan yang ada dua, tangan, kaki, mata. Biasanya dia perempuan. Itu perempuan ya. Ingat tu untuk yang merujuk kepada perempuan. Okey, contoh lagi yang dikira perempuan, langit, bumi perempuan. Matahari perempuan. Ada satu lagi yang perempuan, iaitu perkataan yang jamak bagi bukan manusia. Jamak bukan manusia. Jamak taksir bukan manusia. Contohnya tangan-tangan. Itu jamak tu. Satunya yadun, banyaknya arjul, satunya rijlun, banyaknya arjul. Jadi dalam bentuk jamak macam tu, dia akan jadi perempuan. Lagipun memang anggota tangan dan kaki itu juga perempuan dah. Jadi dia kena refer kepada dhamir perempuan. Kok macam mana pun benda-benda tu. Ingat tu insya-Allah tu, benda yang perempuan biasa bahasa Arab. Pertama sekali yang melibatkan anggota badan. Anggota badan. Apa perkataan yang ada ta, confirm perempuan. Kebanyakannya. Yang kedua, anggota badan yang berpasangan mata, apa sebagainya. Jadi semua yang merujuk kepada tu dia kena jadi perempuan. Kalau fi'il madhi ada ta hujung. Kalau fi'il mudhari' tu depan ataupun ta di depan dia. Bukan ya ta untuk perempuan.
Okey, dibilang sekali lagi. Pertama, perkataan yang ada ta marbutah, ta bulat di belakang tu. Muhammad apa namanya? Contohnya muslimatu, muslimah, mukminah. Okey. Yang kedua, perkataan yang merujuk kepada anggota badan. Anggota badan yang berpasangan. Kaki, tangan, mata. Gitulah. Okey, telinga. Okey, itu ke perempuan juga. Yang ketiga, perkataan yang merujuk kepada kepada apa? Kepada jamak. Plural bagi bukan manusia dah. Plural bagi tangan, plural bagi haiwan, contohnya lembu-lembu ke, tak kira lah. Walaupun lembu tu jantan, kalau dia ramak dia jadi betina. Kalau dia banyak jadi betina. Dia merujuk kepada betina. Satu lagi ialah perkataan yang biasa merujuk ialah matahari, bintang, bintang tak, matahari je. Matahari, bumi, langit, matahari. Itu yang biasa, yang tiga tu. Langit, bumi, matahari. Yang lain tu kira biasa je. Kira laki. Okey. Baik, insya-Allah dapat tu. Matahari ke kamu ni? Matahari dikira perempuan. Kalau bulan? Bulan kira laki. Bulat laki. Al-qamar kira laki. Sebab itulah ada satu kisah tu, ada seorang khalifah tu, dia raja khalifah zaman dulu. Dia nak lelaki tapi dapat perempuan. Dapat asyik isteri dia tu kalau salin anak perempuan. Dia sedih sangat. Penyair pun tulis syair. Famatta'ni lismi syamsi aibun wa matazkiru fakhlun lil hilali. Hilal itu ialah bulan. Bulan kan laki. Apa nama ni, matahari itu perempuan. Jadi dia kata matahari itu dapat perempuan bukanlah satu keaiban. Yang si bulan pula dikira laki, padahal apalah sangat bulan nak kira dengan matahari tu. Jadi raja tu seronok bagi hadiah kat dia. Yang nak katanya matahari itu besar tu ke perempuan. Bulan kecil tu laki. Apalah nak kira sangat dengan bulan dengan matahari tu. Mana yang sangat. Jadi agung matahari lagi berbanding bulan, walaupun bulan tu perempuan. Itu dah kena ingat soal cerita sambil lah. Itu dia. Wa tukallimuna aydihim. Jadi wa tashhadu ni kan? Kita syahadu tu fa'il mudhari'. Siapa agaknya fa'il dia? Arjul. Sama juga ni. Sama juga dengan yang ni juga. Jadi fa'il dia ialah arjul. Dekat sini tak boleh sebut mustatir sebab ada depan tu ismun marfu' arjulu. Tapi yang dekat ID tak nampak sebab dia ada ya tu kan. Menyebabkan terganggu dia punya you dia tu. Cuma sebab ada tashhadu tu, dia ada wa ataf. Awal ni ada wa ataf lah. Wa ataf. Okey, baik. Satu lagi wa tashhadu itu kalau nak cari dalam kamu kita ni macam biasa kita pergi kepada shin, ha dan dal. Shin, ha dan dal. Dan sesama kita tengok kedudukan dekat mana biar kita target betul-betul benda tu. Shin, ha, dal. Tengok muka surat kamu surat apa shin, ha, dal. Muka surat. Jom kita sama insya-Allah. 131. 131. 131. Banyak ni. Okey, kan dekat sini. Dia syahadu. Syahadu. 131 Tidak yashhadu. Okey, baik. Ini dia kedudukannya kat sini ya. Syahida. Yashhadu. Okey. Syahida, fa'il mudhari'nya Yashhadu. yashhadu. Kita bilang dulu. Tengok yang mana yang sesuai dengan kedudukan dalam ayat ini. Tengok kesesuaian dia. Satu. Baik, kita ada beberapa pilihan tu, iaitu syahida, fa'il madhi syahida, fa'il mudhari'nya yashhadu. Okey, baik. Dah kena tu, apa tu? Dah kena tu. Kalau yang nombor 2, kalau yang ni asyhada ni Yushhidu. dia akan jadi yushhidu. Asyhada wazan nombor 2 dia akan jadi af'ala, fa'il mudhari' dia jadi yushhidu.
wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa yushhidu. Itu baru jadi wazan nombor 2 kan? Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam dalam Quran surah Baqarah. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Syahada dalam surah apa ada tu asyhada menjadi saksi. Istashhada kita minta orang tu tolong jadi saksi untuk saya. Istashhada ya. Alif cinta tu. Ini kuasa nombor apa ni istashhada ni? 9. Nombor 9, ini nombor 2, ini nombor 1. Jadi dekat sini nombor apa kan? You tengok ya, perhatikan. Nombor 1. Fa'il madhi ke mudhari'? Ni mudhari'. Baik. Tapi wazan 1. Baik, wazan 1. Iaitu dah tu dekat sini kan? Yashhadu. Yashhadu. Kenapa kat sini ta, kat sini ya? Oh, tu dah dia. Sebab fa'il mudhari' ini ta, ini dia merujuk kepada dalam peta kita ni dalam taksir tadi tu. ya, dia akan jadi merujuk kepada jamak taksir tadi tu. Dia merujuk pada ta yang bermaksud she kan? Senang she dah. Senanglah bahasa Inggeris dah she dah. Ta tu merujuk pada she. Dia. She. Sebab tu kau dia bahasa Inggeris. Sebab bahasa Melayu tak ada tu. Perempuan belaka. dia. Laki pun dia, perempuan pun dia. Ini dia perempuan ni. She. Ni she. Dia merujuk kepada she. Ini she. She ya. She. Jadi tashhadu. Siapa yang tashhadu tu? She. Tapi sini bukan she tau. Kalau tak ada depan itu tak ada fa'il yang bagi depan, baru kita merujuk pada she. Tapi kat sini tak, bukan she. Dekat sini dia merujuk kepada arjul inilah. Dia punya fa'il. Jadi fa'ilnya. Wa tashhadu. Man tashhadu? Wa tashhadu arjuluhum. Tapi kalau kita azan tu atau mengucap dua kalimah syahadah tu, dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna asyhadu yang dalam syahadah kita tu macam mana i'rab dia tu? Siapa yang fa'il dia? Mustatir. Yang itu dhamir mustatir. Asyhadu yang dalam ucapan kita punya kalimah syahadah tu, apa kita pergi kita tengok kat sini asyhadu asyhadu anna wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita tengok dia punya kalimah syahadah ni, mana yang jelas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Ni kali yang ni lah. Allah tak nampak juga. Asyhadu. Bagi jelas sikit. Sudah. Ini asyhadu. Asyhadu an la ilaha ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu ini dikira fa'il mudhari' dan fa'il dia adalah dhamir mustatir takdiruhu ana. Kita sebut takdiruhu ana. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nak ubah kepada kami, nashhadu. Tukar kepada nun. Nashhadu. Wa nashhadu anna. Jadi dia jelas tu kan macam mana kita nak memahami dia punya siapa dia punya fa'il tu kan. Jadi kalau tashhadu, fa'il kat sini ialah merujuk pada she, tapi tak boleh kata she lah sebab depan tu dia ada arjulu. Jadi arjulu menjadi fa'il. Menjadi saksi. Dan bersaksi siapa yang bersaksi tu? Kaki-kaki mereka bersaksi bima kanu, dengan apa yang dahulunya mereka kanu yaksibun. So yaksibun tu cuba i'rab ni betul ni. Cuba kita tentukan pelaku dia. Siapa pelaku dia? Man al-fa'il huna yaksibun. Fa'il mudhari'. Baik, fa'il mudhari' wal fa'il fa'il waw. Al-fa'il waw. Wawul jamaah. Yes. Ya, yaksibun wawul. Ingat tu wawul jamaah sebutnya. Waw ramai. Maknanya pelakunya ramai. Sekarang ni kita, oleh kerana dia fa'il mudhari', kita sebut tadi, oleh kerana dia fa'il mudhari', maka apa yang berlaku pada fa'il mudhari' itu? Fa'il mudhari'. Okey, untuk menentukan pelaku dia, kalau dia ramai macam tu, yang kalau pelaku dia adalah wawul jamaah, maka wawul jamaah ini didahului oleh ya.
Kalau didahului oleh ya, maka waw ni adalah mereka, hum. Kalau dia dahulu oleh ta, maka waw ni adalah antum, kamu. Maknanya kalau waw ni mereka, kalau ya ni dengan ya di awal ni mereka, waw ni. Kalau dengan ta, waw ni adalah Antum. kamu, antum. Ingat gitu je. Jadi kat sini Ini kamu ya. ke ataupun mereka? Ya. Mereka. Mereka. Jadi kita terjemahkan mereka. Jadi waw ni fa'il dia, mereka lakukan. Mereka lakukan. Yaksibun. Ini fa'il mudhari' wazan nombor 1 ya. Kasaba fa'il mudhari'nya yaksibu. Kalau ramainya yaksibun. Okey, selesai tu. Apa peranan waw ni? Ramai. Okey, ini fa'il. Nun ini nun. Kalau kita tak belajar betul ni, kita akan kata fa'il dia waw dan nun. Bukan, waw dan nun tu bukan nun, tak kena mengena pun. Kita kacau dia nun tu. Jangan kacau nun tu, jangan kacau dah, tak apalah. Kita belum masa lagi untuk kacau nun tu. Setakat ni kita ambil fa'il mudhari', fa'il dia adalah waw. Untuk nun ni jangan kacau lagi, biar dulu. Jangan sebut waw nun ya, sebut waw saja. Nun ini dia adalah tanda i'rab. Tanda i'rab. Tanda i'rab yang perlu kita belajar lagi. Nun, tengok nun tu, color nun ni. Nun ni adalah tanda i'rab yang kita belum belajar lagi. Biar kat situ dulu, yang kacau lagi. InsyaAllah. Yang kacau lagi. Kalau kacau i'rab tu, pening kejap. Sebab dia akan hilang. Sekejap hilang, sekejap ada kan. Itu biar dulu. Apa yang dahulunya mereka Kerjakan. Okey, baik. Fatashhadu arjuhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna man tukallimuna aydihim. Wa tashhadu man tashhadu arjuluhum. Maza tashhadu wa maza tukallimu aydihim wa tashhadu arjuhum bima kanu yaksibun. Walau nasya. Selesai tu insya-Allah kan. Ayat selesai. Dan nampak ada semua tu. Ada yang mustatir, ada yang zahir, ada yang dalam bentuk dhamir. Semua terangkum kat situ semua dalam ayat tu. Walau nasya'u latamasna ala ayunihim. Walau nasya'u latamasna ala ayunihim fastabaqus sirata fa'adna yubsirun. Jadi lau nasya'u. Lau nasya'u. Nasya'u. Nasya'u tu fa'il apa tu, tengok tu. Fa'ilun mudhari'. Nasya'u fa'ilun mudhari'. Fa'il mudhari' wazan nombor 1 tu sya'a yasha'u. Kalau nasya'. Jadi kalau kami kehendaki. Jadi fa'il mudhari' ini siapa fa'il dia? Fa'ilnya dhamir mustatir. Taqdiruhu nahnu. Kami. Nun ni tanda mudhari'. Jadi kami. Jadi kalau kami kehendaki, kalau kami kehendaki, la tamasna. La ni tak masuk. Tamasna ni fa'il apa kan tamasna? Tengok sekaligus kita masukkan tamasna. Fa'ilun nak kata mudhari' tak boleh, nak kata amal pun tak boleh juga. Tak ada masuk dengan amal, tak masuk dengan mudhari'. Dia jadi fa'il madhi wazan nombor 1 kan, tamasa. Tengok kamu kita, tamasa. Apa maksud tamasa? 143. 143 ya. 143 tamasa. 143 tamasa. Melenyapkan. Tamasa tolam tomim. Ini tamasa ya. Oh, lenyapkan. Dan satu je Ustaz wazan dia. Satu je, dan memang penggunaan Al-Quran pun sikit je ni kan. Salah. Tamasa. Tak ni, tak perkataan ni tak berulang sangat dalam Quran, jadi tak apalah ya. Tamasa yatmisu. Jadi yang dekat ni ada dalam surah lain pada 2 kali dalam Quran, ada dalam Quran 2 kali juga. Ini tak banyaklah. Tak banyak. Yang tak banyak tu tak apa, kita kemudiankan, kita ambil yang kerap-kerap dulu. Dari tamasna. Walau nasya'u la tamasna. Jadi fi'il madhi. Nah, ada pelaku dia kan. Kami boleh lenyapkan. Ala ayunihim. Jadi tamasa ni macam mesti ada perkataan ala. Kami akan boleh lenyapkan mata mereka. Walau nasya'u la tamasna ala ayunihim.
kami beri lenyap ke mata mereka. Fastabaqus sirata, lalu mereka fastabaqu. Fa'il apa kan tu? Bagus kat tu kita cari tu. Ini rumit sikit. Apa kecerdasan dia dan apa fa'il apa? Fa'il madhi, fa'il mudhari'. Agaknya fa'il madhi, fa'il mudhari' agaknya. فعل ماضي. Fa'il madhi. أستبقوا. Fastabaqu. Fa'il madhi ya? Yeah. Daripada fa'il madhi dia kalau tanpa waw tu apa bunyinya? Istabaqa. Istabaqa. Agaknya apa? وزن نمبر Wazan nombor apa agaknya? Wazan nombor? 9. Oh, 9. Okey, cuba cari kata dasar dia. Kata dasar dia? Baqaf. Baqaf tak ada tu. Tak ada tu kalau baqaf tu. Baqaf ya. Jom kita cari. Tak apa-apa, kita cuba belajar insya-Allah. Belajar daripada kesilapan. Apa kita belajar? Okey, contohnya kita cari yang kata ini nombor 9 yang ada ista ni kan. Ada tak baqa? Jom baqa tak cukup korang. Baqa. Oh, ada huruf ilah kot. Baqaya. Contohnya kan. Okey, jom kita cari sama. Baqaya. Baqaya kalau ada muka surat apa baqaya? 76. 76 ya. 76. بقية Baqaya. Ada tak alif sinta di hujung? Ada tak yang wazan nombor 9 kat sini? Dalam Tak ada kan? Dia hanya wazan nombor 1 dan wazan nombor 2. Baqiya nombor 1, abqa nombor 2. Tak ada nombor 9. Tak ada. Oh, jadi salah lah tu. Salah. Okey, river balik. Salah tu. Contohnya kan kalau nak tahu. Salah tu. So alif sinta ni bukan penambahan nombor 9, dia tu original tu. Jadi dia punya kata dasar dia apa katnya? Bukan baqaya, maksudnya istaf'ala. Ista tu bukan istaf'ala. bukan ya. Kalau kita ambil istaf'ala tinggal baqa saja kan? Baqanya kita assume depan ni ada huruf i'lah yang terbuang kan? Jadi kalau pergi baqaya, kita dah pergi baqaya tadi tu, tidak ada wazan nombor 9. Tak ada wazan nombor 9 kan? Wazan 5 lah. Tak ada wazan nombor 9 tak ada. Nombor 5 pun tak ada juga kat sini. Ni tak ada ya. Jadi dekat situlah berlakunya kesilapan kita mencari kata dasar. Kata dasarnya bukan baqa, huruf i'lah bukan, alif sinta ni bukan penambahan dia. Sebenarnya kata dasarnya siapa katnya? Boleh teka. Sabaqa. Betul. Sin ba dan qaf. Sin ba dan qaf. Wazan 5 lah. Sin ba dan qaf wazan nombor 5. Jom kita tengok sin ba qaf muka surat dia berapa? Sin ba qaf 119 ya. Okey, alhamdulillah. 119. Ni kedudukannya sin ba qaf. Ini dia. Tu dia. Ini kedudukannya. Kedudukan dekat situ. Jom sama kita pilih mana satu katnya. Nombor 5. Sabaqa nombor 1 kan? Ya, itu sabaqa nombor 1. Sabaqa. Sabaqa pun bukan. Nombor apa tu? Sabaqa nombor 4 kan? 4. Okey, istabaqa. Itulah dia Ustaz. Ini wazan nombor apa katnya? Apa imbuhan dia? Imbuhan Nombor 5 istar ni kan. imbuhan letak. Ta dengan Alif ta. Ini duduk wazan nombor 5. Kat sininya ramai orang kat silap sangat ni kat sini Ramai orang silap kat sini. Dia cari baqa dan huruf i'lah. Tak bukan. Dia sebenarnya adalah Macam mana nak differentiate tu dengan 9 Ustaz? Susah juga ni. Susah juga tu. Tapi ini je lah, ingat ya, insya-Allah. Nanti saya tunjuk beberapa ayat Quran yang menggunakan ayat ni. Tak banyak dekat. Tak banyak lah. Ini je. Dan ini dan beberapa perkataan sikit lagi. Kalau banyak jenuh cari ke? Itulah. Tak ini je. Ini je. Kalau refer ke Ustaz punya dictionary tahulah bukan dia, tapi kalau kita nasib baik ada di sendiri tu. Dia penting di sendiri tu, dia telah ikat terus ni. Kalau kita tak jumpa kat baqaya tak ada wazan tu, maknanya kita dah silap tu. Kita balik. Gitu ya. Fastabaqu, mereka berlumba. Fastabaqu. Istabaqu. Dalam Quran ni ada beberapa perkataan istabaqa tu. Dalam Quran. Ini fa'il apa ni? Istabaqu. Istabaqu ni ialah fa'il madhi. Mereka telah berlumba. Jadi waw ni fa'il kan? Jadi kalau berlumba maksudnya mereka berlumba-lumba.
Mereka berlumba-lumba menuju jalan. Mereka berlumba-lumba menuju sirat. Mereka berlumba-lumba menuju sirat. Nah, itulah maksudnya ya. Fastabaku. Jadi kalau kita nak tengok ayat lain yang guna perkataan ni supaya kita dapat jelas nanti. Tak banyak Al-Quran pun tak banyak. Istabaqa. Istabaku. Ada 2 3 4 jugalah. Surah Yasin, surah Istabaqa ni madhi ke Ustaz? Fa'il madhi, fa'il madhi. Madhi kan? Kisah madhi. Fa'il ni fa'il madhi kat sini. Tapi yang dekat surah dalam surah Al-Baqarah ayat 148. 148 dan satu lagi ialah surah Al-Maidah 48. Oh, macam mana dia faham gitu? Surah Al-Maidah ayat 48 perkataan itu disebut. Surah Al-Baqarah 148. Special tu Ustaz. Itu special tu. Macam mana ni dia punya tiba-tiba nombor tepat gitu kan? Dia sikit ya. 148 dan 48. Jom kita baca sama tu surahnya. Walikullin wijhatun. Tengok walikullin wijhatun. Wijhatun huwa muwalliha tengok tu ejaan dia sebut lain sikit kat sini. Jadi fastabiqul khairat. Lain sikit kan. Itu bukan fastabaqa. Dia dalam surah Yasin tu fastabaqu kan. Fastabaku. Tapi yang dalam surah Yasin, fastabaqu. Dalam surah Al-Baqarah fastabiqu. Tengok tu beza tu. Ini fastabiqu. Yang tadi tu fastabaku. Beza sikit je. Fastabiqu. Okey, jom kita buat dia punya wazan dia tu. Wazan, tengok wazan dia. Macam mana wazan ni keluar macam ni ya. Okay, kalau fi'lun madhi istabaqa, wazan nombor 5 ni. Kata dasarnya ialah sin, ba dan qaf kan. Letakkan ta kat tengah ni dan alif. Jadi sebutnya istabaqa. Baik. Istabaqa fi'il mudhari'. Yastabiqu. Fi'il amr. Istabaqa yastabiqu istabiq. Apa kata kalau kita tumpu pada fi'il madhi dengan fi'il madhi dengan fi'il amr ni kan? Fi'il mudhari' tak ada masalah ni. Yastabiqu. Okey, baik. Kita cuba letakkan waw. Letakkan fa'il dia waw ramai ya. Maksudnya mereka berlumba. Ini mereka telah berlumba. Letakkan waw kat sini. Waw jamaah. Jadi istabaqa. Jadi istabaku. Jadi itulah yang fa'il mudhari', fa'il ini yang pada surah Yasin tu. Itulah bendanya. Ni. Jadi inilah. Cuma dekat sininya dia ada fa kan? Fa. Jadi kat sinilah. Jadi istabaqa tambahkan waw jadi istabaku. Tapi dia ada fa di hujung. Tak apalah, jadi fastabaku. Dia memang alif ni tak kuat ni. Berlumba. Jadi maka mereka telah berlumba. Okey, baik. Kalau kita masukkan waw pada fi'il amr istabiq. Kita makan waw. Tak waw kat sini. Istabiqu. Apa beza dengan fi'il madhi dengan fi'il amr kat sini? Baris bawah tu. Oh, ain ni kan? Ain bagi bawah kan? Ain bagi bawah. Ya, ain. Yang kat sini ain kekal bagi atas kan? Ikut original. Yes. Jadi istabaku. Yang kat sini istabiqu. Jadi kesimpulan dia. Ambil nota insya-Allah. Bezaan dia ialah yang ini tempat ain bagi bawah. Yang ni bagi fi'il madhi tempat ain bagi atas. Original. Fastabaku. Maka yang ni pula ni fi'il amr ain bagi bawah kan? Fastabiqu. Yang ini fastabaku. Ini fastabiqu. Sebab apa ain bagi bawah? Sebab dia sebenarnya fi'il amr ni ambil fi'il mudhari' kan? Dia ambil baris mudhari'. Dia buang ya saja. Masukkan alif kemudian
Di bawah. Bahagian bawah ni, kekalkan bahagian bawah ni. Jadi, kalau fastabaku fi'ilun waw tu waw tu fa'il, fi'il madhi. Waw tu mereka berlumba. Kalau tapi biku dia fi'il amar. Waw tu ramai. Jadi terjemahannya kamu semua berlombalah. Berlumba. Fa'il dia akan berubah. Waw tu automatik. Apabila yang jadi bahagian bawah aja, waw ni kamu berlombalah. Kalau bahagian atas kat sini waw ni mereka. Sebab kalau macam ni dia fi'il madhi. Waw menjadi mereka. Yang ni fi'il amar, waw jadi mereka. Jadi kamu. Ingat tu sikit je. Dan dekat dalam surah Yasin, fastabaku. Dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Tengok surah Al-Baqarah surah mana? Surah Al-Baqarah. Tengok tu. 48. Surah Al-Baqarah 148. Atau Maidah 48. Atau Maidah 48 sama je. Tengok tu beza tu. Yang ini fastabaku. Nampak beza tu? Fastabaku. Yang ini tabiku. Atas ni fi'lun madhi. Bawah ni fi'lun amar. Tu je sikit je beza dia. Bayangkan orang baca Quran juga tak ada baris kan. Kurung yang pertama hijrah, kurung apa nama ni, kurung yang pertama, kedua, tak ada baris tu. Kurung ketiga baru orang start ada baris. Ini orang memang berbahasa tu. Dia masa tu orang Arab saja. Orang Arab saja kan, jarang orang luar. So masuk kurung yang kedua hijrah tu, orang Parsi masuk, orang Turki masuk. Itulah kacau sikit. Dia terpaksa lah buat ni. Fastabiqu. Terjemah yang atas ni, mereka berlumba-lumba menuju kepada sirat. Yang ini, dan berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Khairat kebaikan lah. Khairat. Khairat. Fastabiqu. Waw ini, waw kamu sebab fi'il amar. Maka kamu berlumbalah buat kebaikan. Yang ni, mereka berlumba-lumba ke arah titian sirat. Fastabaku. Itu beza sikit saja. Ini sangat sensitif ni. Dan ramai antara pelajar kita tak baca salamannya. Satu fi'il madhi. Atas tu, yang bawah ni fi'il amar. Fastabaku. Berlumba maksudnya. Fastabiqul khairat. Buat kebaikan. Khairati. Okey, khairat fastabaqul khairati. Ini fastabaqus sirata. Dan surah Maidah pun sama juga katanya, fi'il amar kan? Dalam surah Maidah pun sama juga, iaitu fi'il amar. Amar bunyinya apa tu? Bunyi lain sikit. Ayat yang bunyi lain sikit iaitu walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqu. Fi'il amar juga. Fastabiqul khairati. Sama dengan khairat dia. Orang kata perkataan charity di dalam bahasa Inggeris tu dia ambil berbahasa Arab tu khairati, charity. Tengok tu. Betul tak? Khairati. Dia ambil daripada charity tu. Charity start from home dia kata. Begin from charity. Charity. Pasal nak nampak dia punya root tu kan? Cuma orang dulu orang Inggeris dia ambil kha dengan ch. Dia ambil ch. Prayer times. Charity kan? Charity. Asalnya khairiti. Okey. Fastabiqu, berlumba-lumba lah. Ingat tu? Dia punya kata dasar dia ialah sin baqaf. Yang memberi maksud. Dia kalau wazan nombor 1 tu, sabaqah tu, wazan nombor 1 tu dia bermaksud mendahului kan. Sabaqtuka. Aku dah menang Allah sabaqtu ni. Allah sabaqtani. Kau telah mendahului tu. Sebab itulah orang yang dahulu panggil sabiqin al-awwalin kan. Orang yang sabiqin al-awwalin. Musabaqah Quran. Musabaqah daripada sini ni. Daripada wazan nombor 2. Wazan nombor saling, ada saling kan. Musabaqah ni. Dia wazan nombor 4. Musabaqah. Ini ada dalam yang wazan nombor 4 ni ada dalam Quran, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha sama. Ada dalam surah ni, dalam surah lupa surah tu. Jadi wasabiqu fi amal juga,
Wasabiqu ila maghfiratin. Dalam surah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Amar ni paling bawah lah. Ini bahagian bawah ni tengok. Kalau sabaqu dia jadi fa'il madhi. Kalau sabiqu fa'il Amar. amar. Itu kena banyak buat training sikit supaya kita beza antara fa'il madhi Dengan fi'il amar. dengan fa'il amar. Hmm. Ni surah Al-Hadid tak ada wa sabiqu tak ada. Sabiqu terus. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Allah, tu dia. Sabiqu maksudnya compete each other. Tu dia bahasa Inggeris dia compete each other. Sabiqu. Berlumba-lumba. Saling berlumba. Sabaqa mendahului. Itu dia. Sabaqa. Istabaqa. Ingat tu istabaqa tu bukan wazan nombor 9 ya. Ini wazan nombor. Kalau kita buang alif sinta tu tinggal baqa aja. Jadi tak ada apa yang membentuk perkataan. Tak jumpa memang. Sebab tu kadang-kadang tu kita belajar daripada silap tu. Okey. Baik. Dapat tu jelas tu. Selapal lebih ingat. Ustaz, kalau fisabiq maknanya sebelumnya boleh juga kalau kita nak contoh fisabiq. Fisabiq maknanya yang dahulu. Sabik tu dia jadi dia daripada sabaqa ni juga. Cuma dia jadi isim fa'il. Kemudian akan belajar insya-Allah sabiq. Pada masa dahulu maksudnya fisabiq. Pada masa yang dahulu. Sebab sabaqa ni mendahului. Contohnya kita berlomba lepas tu sabaqa berlomba, lepas tu sabaqtuka. Maksudnya saya dah mendahului awak. Sabaqtuka. Apa dah belajar petak melumba ni? Kebetulan lah saya pun tertintah dalam kepala satu hadis. Hadis Nabi SAW kita berlumba ni. Hadis sabaqtu Aisyah. Dia cerita dengan Aisyah Rasulullah pernah berlumba. Hadisnya bunyi macam ni. Hadisnya bunyi macam ni. Hadisnya bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya bunyi macam mana ni? Allah tak jumpa hadis dia nanti. Hadis dia jumpa nanti insya-Allah. Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tu macam ni terlupa dia punya hadis dia punya matan dia tu. Dia matan hadis dia tu. Dia kata Aisyah sabaqat ar-Rasul. Maksudnya Rasulullah apa? Maksudnya Aisyah sabaqat ar-Rasul. Aisyah mendahului dalam lomba tu, dia mendahului Rasul. Maksudnya dia menang. Rasulullah kalah. Dia segitu. Dia berlomba. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabiqu zawjuhu Aisyah. Maksudnya Rasulullah berlomba dengan isterinya Aisyah. Berlomba lagi. Cerita dia berlomba lagi. Rasulullah berlomba lagi. Taib. Itu cerita sabaqa tadi kan. Sabaqa maknanya mendahului. Berlomba lepas tu dia mendahului. Jadi sikit lagi insya-Allah. Sabaqani pada ada hadis tu kan. Kalau jumpa hadis tu insya-Allah. Sabaqani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabaqani an-Nabi Rasulullah berlomba denganku. Satu dia lah. Lepas tu dia kata apa? Wa sabaqtuhu, aku mendahului dia. Sebab tu ada dahulu, ada berlomba berdahului. Menang tu maksudnya. Fasabaqtuhu. Sabaqani fasabaqtuhu kan? Dia matan hadis macam itulah au qama qala Aisyah radhiyallahu anha. Taib. Fastabaqus sirata fa anna tu maksudnya kaifa. Sama dengan anna tu sama dengan kaifa. Anna tu maksudnya kaifa. Pelik perkataan anna ni kan dia ada dua makna. Kaifa dengan mata. Kaifa ataupun mata. Kaifa yubsirun ataupun mata yubsirun. Tengok keadaan ayatnya.
Anna yubsirun. Yubsirun fa'il apa tu? Yubsirun. مضارع. Okey, yubsirun fa'il mudhari'. Yubsirun fa'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Yubsirun. واو. Wow. واو. Wow. Wow saja ya. Wow saja. Jadi dekat sini yubsirun ni kita kena letakkan fa'il mudhari'nya, fa'ilnya adalah wow kan? واو. Jangan sebut home. Siapa sebut home salah? مم. Siapa sebut home salah? Walau syi'na la masakhnahum ala makanatihim. Masakhna siapa jadi fa'il dia? نعم. Na. Jangan sebut lahnu ya, sebut na saja. مم. Okey. La masakhnahum ala makanatihim famastata'u. Istata'u. Siapa fa'il dia? Istata'u fa'il apa tu? Fa'il madhi kan? يستلمون. Istata'u fa'il madhi. Izan pelaku dia siapa fa'il dia? واو. Wow. Wow ni, wow. والجماعة. Dekat sini waw jamaah. Waw jamaah fa'il madhi mesti mereka. Istata'u, mereka berupaya. Yarji'un fa'ilun مضارع. mudhari'. مضارع. Fa'ilnya adalah واو. wow. Siapa wow tu? تقدير Tak ada takdir kat situ. لا جماعة واو. وجماعة يا هم. Home lah maknanya tapi kat sini kita kena sebut terus يا. fa'il ni adalah wow jangan sebut home nya. Wow. يا. Tapi dalam minda kita wow tu ialah home, mereka. Sebab dia mulakan dengan ya kan? يا. Itu dia. Alhamdulillah. Selesai tu kat sini. Sikit je ni. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul arda wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanallazi khalaqa, sebagai suci خلق. yang khalaqa. Okay, khalaqa fi'lun madhi. ماضي. Pelaku dia siapa? Mustatir. Mustatir huwa. Ni kat sini ya. Mustatir huwa. Sambung kat dia. Khalaqa fa'ila mustatir huwa. تقديره هو. Taqdir huwa. Kena sebut tu. Tumbitu. وعند أرض. Tumbitu fa'il dia ialah ardu. Sebab ada apa ni? Ada bagi depan marfu'. اسم مرفوع. Isim marfu' ni. Jadi tumbitu ni pelaku dia ialah ardu. Tumbitu ni dia punya kata rasanya nabata, jatuh wazan nombor 2. Ambata, sebut wazan ni insya-Allah apa kita dapat kita. Ambata fa'il mudhari'nya yumbitu, daripada af'ala yuf'ilu. Izan ambata yumbitu. Oleh kerana bumi itu saya sebut tadi kan, bumi, langit, matahari. Bumi, langit, matahari dikira perempuan. Jadi tumbitu. Tukar letak kan. Yang kata yumbitu, tumbitu. Jadi fa'il dia adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir ke tak? Bukan dhamir mustatir. Zahir ni ha. Zahir iaitu ardu. Kenapa tumbitu tak yumbitu? Sebab ardu ni adalah she. Ardu ni adalah she. Nanti kan kita buat senarai nanti insya-Allah. Beberapa perkataan dalam Quran ni dikira perempuan. Di antara yang saya sebut tadi kan, langit, bumi, matahari. Yang perkataan yang anggota berpasangan. Kata jamak bagi bukan manusia, haiwan ke pokok ke apa benda ke semua menjadi perempuan. Perkataannya ada ta pun huruf perempuan. Ada satu lagi yang jadi perempuan, siapa katanya? Kapal, al-fulku. Kapal tu dia perempuan. Roh juga. Roh perempuan juga. Saya tengok bahasa Inggeris pun guna kapal kan, ship kan guna perempuan juga. Ship, she dia panggil. she. Dia panggil she. Ya, panggil she juga. Kata kapal Victoria, she berjaya sampai ke Spanyol. Magellan. She dia panggil. She. Saya kata banyak she punya perempuan kan, kapal tu. Jadi gitu juga dalam bahasa Arab pun dia ada beberapa perkataan dia merujuk kepada she. Nafsun Zat. Nafsun pun she juga, nafsun. Sebab itulah kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqatul perempuan wa nafsun semua dan beberapa perkataan lagi lah. Okey, jadi kat sini fa'il dia ialah ardu. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Pakai ya'lamun tu fa'il dia mana? Fa'il apa tu dulu? Fa'il madhi, fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. So fa'il dia adalah wawul jamaah. Okey, baik, insya-Allah fa'il wawul jamaah. Jadi mereka
ketahui. Mereka tidak ketahui. Mereka tidak ketahui. Okey, dah insya-Allah ya. Jadi terjemah ayat ni kalau kita nak baca sikit, tak apa, tengok terjemah sendiri nantilah. Maha suci Allah yang mencipta. Cuba baca terjemah. Maha suci Allah, dia yang mencipta. Kat dia tu dapat pada yang mustatir. Dia yang mencipta pasang-pasangan, ada jantan dan betina, male and female, semua yang ditumbuhkan oleh bumi. Apa tu? Yang ditumbuhkan bumi oleh apa tu? Pokok lah, pokok. Apa sahaja yang ditumbuhkan oleh bumi. Sebab tu kata ditumbuhkan oleh bumi. Bumi jadi fa'il dia. Maknanya semua perkara Tuhan jadikan berpasangan. Termasuk apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Bumi jadi fa'il. Wa min anfusihim, dan juga dari kamu diri kita sendiri pun ada jantan dan betina juga. Ada orang lelaki, ada perempuan. Dan apa yang kamu tidak ketahui. Dan apa yang kamu belum tahu lagi. Ada juga yang perempuan lelaki. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Atom. Atom tu kan? Atom. Magnet ada jantan betina dia. Atom ada proton dia. Ada elektrik, ada charge. Charge elektrik, jantan betina dia. Ada USB pun ada, male female juga USB. USB ni, awak nak USB ni male ke female? Rupanya subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya Allah, itulah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup tu malam ni insya-Allah ya.